Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak Tu Lin. Kepada semua rakyat Malaysia, tak kira sama ada korang lelaki ataupun perempuan, untuk raya pada tahun ini, sekiranya anda berazam untuk pakai baju yang lagi kecil daripada saiz XL ataupun L, nak tukar kepada saiz M atau saiz S, ataupun korang nak beraya dengan perut yang flat, dah tak ada boroi, korang nak kecilkan korang punya pinggang, korang nak ada jawline, okey, korang nak beraya dengan berat badan yang lagi rendah, ataupun korang sekadar teringin nak pakai baju yang slim fit, jom sertai program Lemak Tu Lin Ramadan Edition. Yes, dengan metod Lemak Tu Lin, sempat je kalau korang nak kuruskan korang punya badan, korang nak buang lemak, korang nak hilangkan boroi dengan masa yang paling singkat. Alhamdulillah dah terbukti pun, sebab kita pernah ada lebih daripada 2,000 orang peserta yang pernah join. Yang paling best sekali sebab ini adalah metod yang paling murah. Korang tak perlu pergi gym, korang tak perlu beli apa-apa alat senaman, semuanya korang buat daripada rumah saja. Dan korang juga tak perlu beli apa-apa produk suplemen ataupun beli apa-apa produk untuk menguruskan badan. Untuk Lemak Tu Lin Ramadan Edition, kita hanya ada 3 batch sahaja. So terhad, korang boleh klik link dekat bawah untuk info dan daftar. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan berat badan dan bentuk badan idaman korang untuk hari raya nanti. Jangan terlepas guys. Come on. Kalau aku jadi senior tengah in charge makan junior macam tu, aku dah tergajang dah. Assalamualaikum. Salam sejahtera guys. Apa hal lagi ni? Dengan pinggan lah, dengan lauk pauk lah. Apa hal ni? Selamat datang ke dalam channel YouTube Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, iaitu Rais Hamid. Check it out now. Come on, yeah. Okey, untuk hari ni aku akan mendemonstrasikan ataupun aku akan tunjuk dekat korang cara-cara etika makan di dalam tentera. Etika makan dalam tentera ni merupakan salah satu elemen penting di dalam etika tentera secara keseluruhan, dan sebagai seorang tentera, korang wajib tahu etika makan sebagai seorang tentera. Etika makan tentera ni bukan sahaja korang akan belajar dan praktikkan sewaktu di dalam fasa latihan tentera, tak kisahlah rekrut ke ataupun latihan pegawai kadet ke, korang juga bakal mempraktikkan etika makan tentera ni khususnya di dalam aktiviti makan beradat di dalam tentera. Bukan setakat untuk dalam tentera. Kalau korang ada majlis-majlis keramaian yang besar, contohnya makan dengan Yang di-Pertuan Agong ataupun makan dengan menteri-menteri, makan dengan sultan ataupun makan dekat hotel yang besar-besar, hotel yang mewah-mewah, okey, memang etika makan tentera ni memang sangat sesuai, okey, bagi nak menunjukkan korang punya standard dan dia punya tertib. Tujuan adanya etika makan tentera ni adalah untuk nak bagi kita ni tunjuk cara makan yang standard lah, yang tertib. Okey, bukan makan gelojoh pompa-pompa, angkat pinggang pompa, bukan macam tu. Itu bukan cara tentera. Tentera dia ada standard dia. Dan juga etika makan tentera ni, kalau korang pergi dating ke, makan dengan awek kau kan, makan dekat mamak contohnya, tiba-tiba kau makan dengan cara macam tentera, smart, badan tegak lah, ikut etika macam yang korang belajar apa semua, lagi awek korang akan impress. You makan macam makan kat hotel lo, walaupun makan kat tepi jalan. Ini satu benda yang bagus sebenarnya. Pada hari ini aku akan tunjukkan dekat korang etika makan tentera, okey, ataupun adab makan cara tentera daripada korang masuk dekat dalam dewan makan sampailah korang dah habis makan dan korang nak keluar daripada dewan makan tu. Dia punya layout dekat dewan makan ke dekat hotel ke lebih kurang macam ni lah. Okey, dia ada pinggan, okey, dia ada garpu, dia ada sudu. Kalau korang makan western, dia akan ada pisau pula satu lagi dekat sini, tapi aku tak ada pisau. So kau bayangkanlah je lah ada pisau kat sini, dan juga dia punya lauk-lauk nasi apa semualah dekat sini. Sebelum aku proceed dengan mendemonstrasi dekat korang cara nak makan mengikut etika tentera, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dulu, okey? Jangan lupa. Kita sikit lagi guys nak capai 100k subscriber, okey, insya-Allah. Kalau cecah 100k subscriber, insya-Allah aku ada treat nak bagi dekat korang. Nampak tak? Best tak? Okey, mula-mula bila korang masuk je dekat dalam dewan makan, bila korang sampai je dekat korang punya tempat duduk, jangan duduk dulu. Okey, tunggu arahan, especially kalau makan beradat ke, makan dengan sultan ke, ataupun makan dekat dewan makan dekat korang punya Wisma Pelatih ke, jangan duduk dulu, tunggu arahan daripada IC korang. So apa yang korang kena buat,
korang berdiri tegak dekat belakang korang punya kerusi. Okey, bukannya berdiri macam ni, bukannya berdiri macam ni. Okey, jangan berdiri tegak. Berdiri biasalah, berdiri tegak. Berdiri kat belakang ni. Bila dapat je arahan untuk duduk daripada IC korang, kerusi tolong jangan tarik. Sebab bila tarik dia akan bunyi bising macam dekat pasar, dia akan bunyi macam tu. Itu yang kita tak nak. Itulah yang menyebabkan korang kena makan dekat bawah meja. Ataupun korang tak makan pun, dia akan kena exercise pula dekat luar dia orang makan. So angkat kerusi secukupnya. Muat-muat untuk korang nak masuk untuk duduk. Angkat, korang beralih ke sebelah kiri kerusi. Okey, dan masuk ikut kiri kerusi lah. Okey, macam yang korang tengah tengok ni. Okey, daripada side aku, kerusi berada di sebelah kanan dan korang masuk dekat sini. Okey, dan duduk dan korang kena rapatkan korang punya badan. Okey, jarak antara badan korang dengan dinding meja ni adalah satu penumbuk daripada meja. So jangan tarik bising. Okey, korang kena angkat pelan-pelan. Okey, korang kena gunakan korang punya kekuatan kaki sikit untuk angkat dan rapatkan pelan-pelan. Okey, pelan-pelan. Okey, tak rapat lagi. Okey, satu penumbuk. Okey, satu penumbuk. Okey, memang susah. Okey, satu penumbuk. Okey, dan korang punya posture badan kena tegak. Dia tak boleh macam ni ke, dia tak boleh macam ni ke, dia tak boleh macam ni ke. Korang kena tegak. Okey, tegak. Dia memang seksa sikit. Okey, dalam askar ni pernah dalam squad aku kena belasah sebab komplain, nak makan pun susah, kena belasah. Memang susah kalau nak makan dalam tentera ni. Tapi itulah pengajaran dia supaya kita appreciate dan bersyukur bila dapat makan. So ingat, badan tegak, satu penumbuk daripada jarak meja dan korang punya badan, dan duduk tegak, tangan dekat bawah. Okey, so bila korang dah selamat duduk, walaupun korang dalam keadaan duduk tegak, seperti seorang tentera, janganlah duduk macam kerah, macam tu cekung, jangan. Relax. Walaupun korang tegak, posture korang posture macam tentera, tegak dan sebagainya, jarak apa semua, tapi relax. Relax. Macam ni lah. Tengoklah. Dah kenapa korang? So relax. Relax, duduk macam ni. Mula-mula dia akan ada baca doa dulu. Baca doa. So bila IC korang ataupun siapa-siapalah cakap up, so baca doa, relax. Baca doa macam tentera lah, standard tentera lah. Tangan macam ni, baca doa. Kebiasaannya lah, kalau korang makan dekat dewan makan tentera ke ataupun dekat makan beradat ke, biasanya dia makan berhidang macam ni. Dia akan letak siap-siap lauk apa semua, pinggan, cawan apa semualah. Di sini ada satu peringatan penting yang aku nak bagi tahu dekat korang. Misi dia dekat sini adalah makan tanpa sebarang bunyi. Itu je misi dia. Dan ada misi-misi yang lain juga, tapi misi yang paling penting, jangan ada bunyi. Paling pantang sekali, itu yang paling pantang sekali. Kalau berbunyi begitu, alamatnya korang tak makan, ataupun korang makan dekat bawah meja, ataupun kena buat senaman square. So dekat sini bila habis doa, korang bolehlah ambil korang punya lauk. Cara nak ambil lauk pun ada cara dia. Bukannya korang angkat. Bukan. Bukan. Cara dia adalah rapatkan korang punya pinggan. Ingat, tanpa bunyi. Rapatkan korang punya pinggan dekat, contohnya macam nasi. So boleh cedok nasi, jangan bagi bunyi. Aku ambil sikit je lah, aku dah makan dah tadi. Ni untuk demo je. Ambil nasi. Dia patutnya ada sendok nasi lah. Dia sama ada korang rapatkan korang punya pinggan sendiri dekat pinggan lauk, ataupun korang boleh angkat pinggan lauk tu rapat kepada korang dan angkat. Boleh juga. Dia ada dua cara dekat sini. Besarnya ayam. Aku nak demo je ni. Ni lah yang paling kecil. Alright. Ingat jangan bunyi. Nampak bunyi. Nampak. Itu korang jangan buat lah. So ambil. Alright. So dah ready. Nampak tak? So
dah settle ambil apa semua, letak balik, tuang air apa semua, letak balik dekat depan korang lah. Seterusnya, cara nak pegang sudu. Okey, cara nak pegang sudu dan garpu. Okey, sudu di sebelah kanan, garpu di sebelah kiri. Cara nak pegang dia adalah ini sudu dengan garpu korang. Pegang dengan dua jari dekat hujung, okey, dekat bahagian sebelum dia bengkok tu, okey, pegang, okey, dekat hujung dengan dua jari macam ni dan genggam. Okey, ini standard cara nak pegang sudu mengikut etika makan tentera. Bukan macam ni ke, bukan macam ni ke, bukan. Okey, bukan macam ni ke, bukan. Cara pegang dia adalah guna dua jari macam ni dan korang pegang macam ni. Okey, seterusnya makanlah. Tapi makan dia untuk nak mengelakkan ada bunyi dia tu, kalau boleh dia macam mana nak cerita kat korang dia macam korang punya sudu dan garpu ni sebenarnya tak kena dekat pinggan. Kalau kena kat pinggan dia akan bunyi macam ni. So korang biarkan dia terapung sikit daripada korang punya permukaan pinggan. Okey, contohnya aku nak makan ni lah. Okey, cara dia adalah yang pegang sudu ni hanya menadah sahaja. Okey, yang banyak buat kerja tangan kiri, iaitu menolak segala makanan masuk ke dalam sudu. Okey, aku tunjuk contoh dekat sini boleh nampak kot. Okey, so kau ni nasi, okey, nampak garpu tolak, okey, sap masuk dalam, sap masuk dalam. Ni kalau yang banyak-banyak ni Dan semasa nak menyuap, okey, nak menyuap daripada sudu ke mulut korang, korang tak boleh tunduk. Tak boleh tunduk macam tu. Okey, dia jangan mulut cari sudu. Biar sudu yang menyuap makanan ke mulut korang. Okey. Dan kalau dalam tentera ni dia pelik sikit, dia makan cara square. Okey, dia makan cara square. Okey, kalau dari sini kau nampak kot dia square. Dia angkat, sap, sap, sap. Itu kalau nak kiraan satu per satu lah. Okey, kalau nak gunakan kiraan nombor. Tapi masa makan tu janganlah nampak sangat macam tu, dah macam menganjing nama dia kalau nak makan. So dia ala-ala nampak macam square sahaja. So korang makan, okey, tegak macam ni. Dah kauk semua masuk dalam sudu. Okey, nampak? Kunyah, tutup mulut. Jangan. Ui, pantang babe. Serius pantang. Kalau aku jadi senior tengah in charge makan junior macam tu, aku dah tergajang dah aku punya junior tu. Aku memang pantang orang makan bunyi. Okay, so lagi sekali tunjuk. Kauk. Okay, ambil lah sekali lauk apa semua masuk sekali. Okay, dan makan. Badan kena 24 hours tegak saja, tak boleh tunduk. Contohnya bila korang tercekik ke nak minum ke apa ke, okey, letak pelan-pelan korang punya sudu dan garpu, jangan rapatkan, letak dia kangkang macam ni. Okey, supaya korang senang nak ambil balik. Okey, dan kalau makan dekat hotel pun diorang tahu kau tak habis makan lagi. So jangan rapatkan. So tangan dekat bawah, ambil, tegak. Dia kau jangan teguk, kau gak, jangan. Okey, ambil sip saja. Okey, dan letak balik pelan-pelan, jangan ada bunyi. Itu yang penting, jangan ada bunyi. Seterusnya, ini adalah satu elemen yang paling susah semasa nak makan menggunakan etika makan dalam tentera ni, iaitu bila korang punya lauk tu dia ada ayam, ataupun ada ikan, ataupun ada daging, ataupun ada makanan yang perlu korang potong. Yang tu memang selalu kantoi lah, memang selalu fail. Sebab apa? Selalunya bila korang nak potong ke apa ke, dia akan mendapat. Okay, so nak mengelakkan dia, ni tips yang aku personally pakai lah. Mungkin orang lain dia akan cakap, kau potong je lah tapi jangan bagi ada bunyi. No. Okay, cara aku, okay, ni tips. Okay, korang janganlah potong. Janganlah korang potong sebab berbenda kan ada potong kan. Nampak? Itu kalau korang potong. Instead of korang potong, korang cari korang punya daging ataupun ayam tu. Okay, sebagai contoh, nampak ni aku punya ayam ni. Okay, instead of aku potong, dia akan jadi macam tu. Korang cari dia. Nampak tak? Cari. Nampak? Pegang.
dan tarik. Okey, ini untuk cocok korang punya ayam tu supaya dia tak bergerak. Korang pegang dia dan gunakan kekuatan dalaman daripada tangan kanan korang dan cari dia. Barulah dia tak bunyi. Faham tak? Nampak? Dah tarik. Okey, dia bila time kau nak potong daging ke, kau nak potong kau punya ayam ke, janganlah sudu ni masih macam ni. Dia bolehlah korang adjust, pusingkan dia macam ni. Bolehlah pegang. Okey, nampak tak? Nampak kan dekat kuning sudu ni kan? Okey. So bila nak sauk balik, pusing balik. Dan nampak? Tolak. Okey. Badan tegak. Oh, jatuh. Badan tegak dan angkat. So, nampak secara yang paling senang korang faham lah, itulah cara untuk makan menggunakan etika makan di dalam tentera. Dan tips dia juga dekat sini, korang janganlah ambil lauk sampai melambak-lambak, sampai penuh macam tu, okey? Ikut sunnah Nabi, okey? Kita berhenti makan sebelum kenyang. So bila kau makan bukan untuk kenyang, kau janganlah ambil melambak-lambak, kau ambil yang sedang-sedang je portion dia, okey? Dan satu lagi, sebab makan dalam tentera, okey, especially sewaktu latihan, mostly korang akan dapat masa untuk makan lebih kurang 2 minit, 3 minit, paling lama pun 5 minit untuk makan. In the end, bila korang punya hidangan ataupun lauk yang korang ambil tu tak habis, kena belasah juga. So ambil dalam portion yang moderate sahaja, enough untuk korang habiskan dalam masa yang singkat. So lauk yang dekat dalam korang punya pinggan tu korang wajib habiskan, okey? Wajib habiskan. Ni aku tunjuk demo sajalah. Dan sekiranya lepas tu ada sisa-sisa makanan, contohnya seperti tulang ayam, okey, seperti bunga cengkeh, bunga lawang dan sebagainya, segala sisa-sisa perlu ditolak di hujung pukul 12 daripada korang punya pinggan. Okey, macam aku tengah menghadap aku punya pinggan ni, pukul 12 akulah. So tolak dekat hujung. Tujuan dia adalah nak memudahkan staff-staff mess ataupun waiter-waiter nanti nak ambil dan nak buang kau punya sisa makanan ni. Kita pemudahkan orang punya kerja lah. Dan cara meletak ataupun nak layout balik lepas korang dah habis makan, nak menandakan korang dah habis makan dan korang nak belah, sudu dan garpu ni mesti letak, okey, side by side di tengah-tengah korang punya pinggan. Okey, letak mesti betul-betul dekat hujung. Okey, korang punya hujung sudu dan garpu ni mesti betul-betul dekat hujung. Ni aku punya pinggan ni dia macam kecil sikit ni. Pinggan apa dah ni? Okay, betul-betul dekat hujung pinggan. Macam ni, nampak tak? Nampak kemas. Okey, segala sisa semua dekat hujung dan korang punya sudu pun ada dekat sini. Dan pinggan korang mestilah ditarik ke hujung meja ni, bagi dia selari. Okey, cara dia adalah letaklah korang punya jari ni dekat korang punya ni. Kalau boleh nampak kat sini, letak dan tarik korang punya pinggan tu sampai dia sentuh, supaya dia selari lah. Nampak aku punya jari ni. Tujuan dia juga untuk nak memudahkan staff mess, okey, yang nak angkat korang punya pinggan tu senang lah, sebab nanti yang makan tu berdegit ramai, okey. So nanti dia senang nak angkat korang punya garpu sudu, nak buang apa semua senang nak angkat, okey. Cara untuk orang yang in charge ataupun senior ataupun instructor tu nak check nanti, dia akan berdiri dekat hujung meja, dia akan tengok korang punya pinggan ni semua satu line, korang punya sudu sisa ni semua satu line je. So kalau lurus, okey, teratur, cantik, bolehlah korang keluar daripada dia makan dengan gembiranya. Dan satu lagi, cawan korang letak pada pukul 1.30. Okey, ini pukul 12 di mana korang menghadap pinggan tu, okey. Dia pukul 1.30. Letak dekat ni rapat. Dia dekat sini. Okey, rapat. Okey, lepas habis makan, duduk senyap, tunggu kawan-kawan habis makan dan juga tunggu arahan daripada IC lah. Kalau IC suruh stop makan, kena stop makan lah. Kalau IC belum bagi arahan untuk habis makan dan korang dah habis makan dulu, tunggu, duduk tegak, bukannya borak-borak dengan orang sebelah. Tak ada. Korang macam ni lah, duduklah tegak macam ni. Muka kuyu, muka mengantuk, kontrol. Okey, kan tiba-tiba korang tidur dalam dia makan kan, itu benda biasalah kalau jadi pelatih tentera ni. Kan kena belasah pula. Biasanya bukan kau kena seorang lah. Okey, satu squad korang akan kena belasah disebabkan kau seorang je yang buat dajal. So bila dapat habis je makan, okey, akan kena doa dululah. Doa selepas makan dan sebagainya, okey. Dan cara nak keluar, ini pun cara nak keluar ni pun benda yang penting juga. Okey, cara nak keluar adalah korang
tolak dulu kerusi ke belakang, jangan bagi bunyi. Macam tadi juga, gunakan kekuatan dalaman peringkat 18, okey, dekat kaki korang ni untuk angkat dan apungkan diri kau supaya korang boleh angkat kerusi korang. Bukannya, bukan macam tu mendapat. Okey, so bangun, angkat kerusi korang. Nampak tak? Nampak tak? Nampak? Dia tak bunyi kan? So angkat. Okey, dan letak pelan-pelan, rapat juga. Memang biasa macam ni guys. Memang dia punya pergerakan dia akan jadi sangat slow motion. Okey, memang akan jadi macam control je. Memang in order nak bagi nampak tertib, nak bagi jangan bising dan nampak bercekamuk. Supaya taklah nampak macam korang makan dekat pasar. Okey, so itu saja yang aku boleh tunjuk tutorial cara makan menggunakan etika makan di dalam tentera. Okey, benda nampak simple, benda nampak senang, tapi nak bagi mission accomplish tu sangat susah. Bukan sebab kadang-kadang kau dah perfect dah, kau dah betul, kau dah control, tak bunyi, tak berselerak dan sebagainya, tapi kawan-kawan kau yang selalu sabur korang. So kalau korang dalam pasukan, make sure semua bekerja sama, okey? Tak nak bagi bunyi dan sebagainya. Dan juga kalau makan, dia tak boleh bersepah-sepah lah. Jangan makan tiba-tiba nasi dekat luar lah, tulang dekat luar, okey? Ada sisa semua macam yang aku tunjuk tadi, letak dekat hujung pinggan lepas korang dah habis makan, okey? So aku harap, okey, perkongsian ni adalah satu benda yang sangat berguna, especially untuk korang-korang yang baru nak masuk tentera, kepada bakal pelatih-pelatih tentera yang bakal join tentera, okey? Benda ni sangat penting, okey? Dia merupakan salah satu elemen penting di dalam etika tentera, okey? Korang boleh share video ni, okey? Share dekat kawan-kawan korang yang minat nak masuk tentera, ataupun korang tak nak masuk tentera pun, tapi sekadar nak makan dengan cara yang standard, cara yang gah, cara kayangan, okey? Bila makan dekat hotel, makan dengan awet dan sebagainya, okey? Dan sekiranya kalau korang ada komen, ada sebarang pendapat, ataupun nak cakap cara aku salah ke, ada cara yang lagi bagus ke, ataupun korang teringat masa zaman-zaman korang kadet ke, masa korang makan beradat ke apa ke, please komen dekat ruangan komen dekat bawah, okey? Jangan lupa untuk tekan butang like, okey? Please sukalah video ni. Video ni sangat bermakna, okey? Dan aku tahu haters akan tekan dislike, normal. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video-video daripada Arich TV selepas ini, okey? InsyaAllah kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum. Okey, puasa pun dah dekat, okey? Kepada sesiapa yang nak kurus, nak six pack, nak pakai baju size S, baju slim fit masa raya nanti, okey? Tekan link dekat bawah untuk nak join program Lemak Tulen 7 hari batch Ramadan edition, okey? Aku akan guide korang cara nak kuruskan badan, nak buang lemak, nak dapat bentuk badannya lean sebelum hari raya nanti. InsyaAllah masa hari raya nanti korang dah boleh pakai baju yang lagi slim lah. Nampak tak? Perut pun tiada. Boleh klik link, okey, FB Lemak Tulen dekat bawah untuk info lanjut dan untuk mendaftar. Kita jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Bye bye. Ciao.